Sri Abdullah Bawi merupakan seorang pemimpin yang memahami konsep perpaduan nasional itu dan semua semasa mereka berada menjadi rakyat biasa. Seterusnya, selesai hujah yang pertama, saya teruskan dengan hujah yang kedua di bawah konsep satu Malaysia. Persatuan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dalam gagasan satu Malaysia sudah cukup jelas menunjukkan bahawa dan membuktikan bahawa perpaduan nasional tanggungjawab rakyat. Hal ini jelas-jelas dinyatakan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam gagasan satu Malaysia. Satu Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang tahun, berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat. Saya ulangi, seharusnya menjadi amalan setiap rakyat. Lantas menunjukkan rakyat bertanggungjawab bagi memupuk perpaduan nasional. Sudah membuktikan bahawa perpaduan nasional tanggungjawab rakyat. Sudah tak kenapa? Dan kedua, mengikuti prinsip-prinsip dalam teras perpaduan yang telah ditetapkan, iaitu konsep penerimaan, keadilan dan sosial, bagi membolehkan perpaduan nasional ini tercapai. Sudah kali bertuah kenapa rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kerana jika dibandingkan dengan pencapaian, jika tidak ada rakyat dan bertuah, maka tidak tercapailah misi Malaysia dalam wawasan 28 matlamat yang pertama, iaitu mencapai perpaduan nasional tetap. Lantas menunjukkan, membuktikan bahawa perpaduan tanggungjawab rakyat. Seterusnya tentang saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa perpaduan nasional tanggungjawab rakyat. Saya mohon membangkang pun saja. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan dan Menteri. Seterusnya dipersilakan Wakil Pembangkang kedua untuk membentang hujah. Dipersilakan. Juan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Arifan yang Dipertua Kerajaan Pembangkang, Program Parlimen yang dihormati, Assalamualaikum dan selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua usul Dewan pada hari ini, perpaduan nasional tanggungjawab rakyat. Namun setelah bangkitlah yang kedua itu, Tuan Yang Dipertua, saya tetap yakin dan percaya bahawa betapa sebenarnya perpaduan nasional bukan tanggungjawab rakyat. Atas nasional kami bahawa perpaduan nasional memerlukan satu jangka masa yang panjang dan mekanisme yang berterusan yang tidak mampu dipikul oleh rakyat. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, bangkitnya yang kedua itu mengatakan tentang satu konsep yang menyeluruh. Namun begitu persoalannya, Tuan Yang Dipertua, siapakah yang menggerakkan konsep yang menyeluruh ini, Tuan Yang Dipertua? Kerajaan. Kenapa? Ke atas dasar-dasar yang telah diketengakan oleh kerajaan. Tuan Yang Dipertua, bangkitnya yang kedua itu tidak menolak konsep tanggungjawab yang telah kami terangkan, Tuan Yang Dipertua. Kami melihat apabila kita katakan perpaduan nasional itu satu tanggungjawab, ia merupakan agenda berterusan yang perlu digerakkan oleh satu pihak yang berkuasa menentukan dasar kerajaan. Dan kami langsung tidak menafikan bahawa rakyat itu merupakan satu elemen perpaduannya. Silakan Yang Berhormat. Jika ada agenda berterusan tapi tidak ada sokongan, adakah kerajaan pada hari ini syok sendiri? Pada hari ini kita melihat siapakah. Pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, kami melihat dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan itu telah mempunyai langkah-langkah pencegahan yang khas. Maka mahu atau tidak mahu, rakyat akan mesti mengikut segala dasar Yang Berhormat, dikenakan oleh kerajaan. Duduk dulu Yang Berhormat.
Tuan Yang di-Pertua, hujah kami yang kedua. Bagaimana melalui penghujaan ini Tuan Yang di-Pertua, saya akan membuktikan betapa kerajaan telah mempunyai satu instrumen yang berkuasa bagi mencegah anasir-anasir yang mampu mengganggu-gugat perpaduan nasional. Tuan Yang di-Pertua, langkah-langkah pencegahan khas. Langkah-langkah ini merangkumi 3 aspek utama, iaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri, Ordinan Kecemasan 1969 dan Akta Dadah Berbahaya. Bagaimana melalui langkah pencegahan khas ini akan saya buktikan kerajaan telah menyelamatkan perpaduan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, kita melihat sebagai contohnya apabila Persatuan Hindra, duduk dulu Yang Berhormat, apabila Persatuan Hindra itu telah melakukan demonstrasi yang ganas, telah menyentuh sentimen perkauman Tuan Yang di-Pertua, kita melihat bagaimana Akta Keselamatan dalam negeri ini berfungsi bagi melindungi perpaduan nasional. Tuan Yang di-Pertua, maka dengan itu Tuan Yang di-Pertua, kita melihat betapa kerajaan inilah yang telah menggerakkan perpaduan nasional. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya ada juga Akta Hubungan Kaum Tuan Yang di-Pertua. Akta ini telah menekankan tentang larangan untuk mana-mana pihak daripada membuat satu kenyataan yang tidak berguna dan menyakitkan hati orang lain sahaja. Maka Tuan Yang di-Pertua, kami melihat dengan adanya gerak kerja oleh kerajaan Tuan Yang di-Pertua, oleh kerajaan Yang Berhormat, ini dapat melindungi perpaduan nasional. Ya, silakan Yang Berhormat. Kalau segala gerak kerja itu tidak dilaksanakan oleh kerajaan, maka oleh rakyat, maka tidak akan berlakulah perubahan dan tidak akan terbentuklah perpaduan nasional. Maka perpaduan nasional tanggungjawab rakyat. Sila perjelaskan. Tuan Yang di-Pertua, adik-adik yang berhormat, gerak kerja ini dilaksanakan oleh kerajaan untuk rakyat, untuk maka perpaduan nasional. Duduk Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, adik-adik yang berhormat, kita melihat perpaduan ini seperti air dalam botol. Sekiranya air ini kita tidak tutup, ia akan tumpah. Tetapi sekiranya kita tutup dengan penutup Yang Berhormat, air ini tidak akan tumpah. Maka tiada